warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' nafsin la tashba' du'a'in la yasma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awalna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa'. الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, tuan imam, tuan bilal, ustaz-ustaz, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat hidup pada ini hari di dalam udara, menghirup udara bulan Ramadan. Ini satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah. Nabi SAW ajarkan kita supaya bersyukur di atas nikmat dapat hidup. Nabi SAW ajarkan nikmat dapat hidup kena syukur. Dengan hari-hari Nabi SAW ajarkan ketika bangun tidur ucap Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kita semua akan kembali. Wa ilaihin nusyur, tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ajarkan kita untuk bersyukur di atas nikmat hidup. Apatah lagi hidup dalam bulan Ramadan. Saat-saat yang mulia di dalam bulan Ramadan, maka nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam bulan Ramadan satu kebaikan dilipat gandakan. Yang sunat dapat ganjaran fardu. Yang fardu dilipat gandakan 70 lebih daripada bulan yang lain. Dan tiap-tiap amal kebaikan dilipat gandakan. Sehingga ada riwayat mengatakan satu amal kebaikan dilipat gandakan 1000 kebaikan. Satu tasbih umpama 1000 tasbih di bulan yang lain. Satu kebaikan umpama 1000 kebaikan di bulan yang lain. Maka itu besarnya kemuliaan bulan Ramadan. Besarnya kurniaan-kurniaan Allah di dalam bulan Ramadan, maka apatah lagi patut kita syukur atas nikmat hidup dalam bulan Ramadan. Mafhum hadis Nabi SAW, orang yang terpaling baik di kalangan kalian ialah orang yang panjang umurnya, tala umruh wa hasuna amaluh. Panjang umur, baik amal. Orang yang panjang umur, baik amal, maka itulah orang yang terpaling baik keadaannya. Tapi kalau panjang umur, buruk amal, maka lebih baik itu tak baiklah kan. Panjang umur tak, tapi buruk amal, maka lebih baik itu. Dan sebaliknya, maka orang yang terpaling baik ialah orang panjang umur baik amal. Maka setiap umur yang panjang bertambah, maka amalnya pun bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah golongkan kita daripada golongan orang yang panjang umur dan baik pula amal kita, insya-Allah. Maka alhamdulillah, pada petang ini mudah-mudahan kita akan sama-sama mendengarkan satu dua hadis daripada yang telah dihimpunkan oleh Sayyidina Imam Sya'rani rahmatullahi alaih di dalam kitab beliau Lawaqih Anwar Muhammadiyah. Dalam satu hadis Nabi
yang diriwayatkan oleh Syaikhain Sina Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih wa siyam jannatun wa idza sama ahadukum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabahu nafsu والذي نفس محمد بيده لا خلو في فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, tiap-tiap amal ibn Adam baginya, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu, maka adalah puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, maka aku yang akan beri upah ataupun ganjaran terhadap pahala puasa tersebut. Dan wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai. Maka apabila salah seorang daripada kalian berpuasa, maka jangan cakap kotor dan jangan bergaduh atau mencaci maki. Dan sekiranya ada orang yang mencacinya, ada orang yang ajaknya berbalah, ataupun ada orang yang mengajaknya bertengkar, maka ucaplah inni shaim, sesungguhnya aku ini berpuasa. Dan demi diri Muhammad yang berada dalam kekuasaannya, la khulu fi fami shaim atyabu indallah min rihil misk, adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau haruman kasturi. Wal shaim farhatan, bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Salah satu daripadanya ialah bergembira saat berbuka, dan satu lagi bergembira saat bertemu dengan Tuhannya dengan membawa ganjaran pahala puasa. Maka alhamdulillah, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa tiap-tiap amal ibn Adam itu baginya. Tiap-tiap amal ibn Adam dia telah ditetapkan pahala. Pahala sedekah, pahala zakat, pahala haji, pahala tasbih, semuanya ditulis oleh malaikat. Kan malaikat akan tuliskan ganjaran pahala-pahala. Sama ada satu dibalas 10. Satu orang yang baca Quran tanpa wudu, satu huruf 10 pahala, malaikat boleh tuliskan. Orang yang baca Quran dalam solat, ada wudu, dalam solat berdiri, satu huruf 100 pahala. Orang yang baca Quran walaupun dia berulang baca qul huwallah, nak baca surah lain tak hafal, nak tengok sambil pegang Quran tak berapa sedap, tak berapa selesa. Dia solat malam, dia cuma ulang surah-surah lazim. Surah-surah lazim tu pun ayat Quran kan. Orang dia pandang remeh pada ayat tersebut. Kalau ayat lazim aja tak, walaupun ayat lazim tetap ayat Quran kan. Tapi apa nama dia ulang-ulang baca. Misal dia sembahyang banyak kali lah, sembahyang malam. Misal dia dah buat solat tarawih, dia dah buat solat witir 3 rakaat. Tengah malam dia bangun sambung witir 8 rakaat lagi. Ya, sambung witir 8 rakaat lagi. Nak baca lain tak tahu. Baca sembahyang sendiri, maka baca apa nama? Apa yang dia tahu dia ulang balik-balik, itu mungkin 3 kali apa nama? Siapa yang dia tahu sajalah dia baca. Maka tiap-tiap huruf ganjarannya tetap dilipat gandakan. Satu huruf 100 kali ganda. Kalau ada bulan Ramadan lagi dilipat gandakan lagi kan. Kalau luar bulan Ramadan satu huruf 100 ganjaran. Kalau sembahyangnya duduk 50 kan. Kalau luar sembahyang ada wudu 25. Tak ada wudu 10. Dengar orang baca satu pahala kan. Maka begitu.
Tiap-tiap pahala itu akan ditulis oleh para malaikat. Dan malaikat tuliskan pahalanya. Sedekah. Ada orang bersedekah, sahabat-sahabat bersedekah 1 biji tamar. Lebih berat daripada sedekahnya selain sahabat, walaupun sebesar gunung Uhud emas. Sahabat-sahabat bersedekah separuh tamar dengan ketakwaan, penuh ketakwaan. Tapi orang selain sahabat bersedekah sebesar gunung emas, tetapi apa nama, sedekahnya sebesar gunung dengan emas, bukan tamar, sebesar gunung emas. Tetapi lebih berat apanya, sahabat punya sedekah. Tapi masing-masing itu boleh ditulis, akan ditulis oleh para malaikat. Kecuali puasa, malaikat tak tahu ganjaran pahala puasa berapa. Ganjaran pahala puasa berapa, malaikat tak tahu. Malaikat cuma tulis orang ini berpuasa. Kerana apa? Keistimewaan puasa. Ulama buat misal, kelebihan puasa umpama macam tiap-tiap pekerjaan, satu orang ambil pekerja. Dan pekerja ni ditentukan, awak buat ini upahnya sekian. Awak buat ini upahnya sekian. Awak buat ni upahnya sekian. Tapi untuk yang ini, tak. Ini biar saya yang bayar direct. Mana bukan perantaran siapa-siapa. Siapa-siapa tak tahu apa dia punya upah. Sebab apa? Special. Sebab special dia punya upah dia. Begitu kedudukan puasa. Begitu kedudukan puasa. Puasa ni ibadah yang special. Punya ibadah yang special di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang puasa tak ada siapa tahu. Imam Ghazali sebutkan dalam kitab beliau, apa keistimewaan puasa? Puasa punya keistimewaan tak ada apa-apa perbuatan. Muka boleh nampak sama-sama latih. Tapi apa nama? Sama ada dia puasa, dia tak puasa, Allah sahaja yang tahu. Antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain tak tahu dia puasa. Orang lain tak tahu, tak nampak. Ibadah solat ada geraknya. Berzikir pun nampak gerak mulutnya, baca Quran nampak pegang Qurannya. Ada orang apa nama, sedekah nampak perbuatan bersedekah, tapi puasa tak nampak. Yang tahu dia ni puasa cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Dia puasa betul ataupun dia puasa tipu-tipu, depan orang dia puasa, belakang orang dia tak puasa, tak ada siapa yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu keistimewaan puasa, rahsia puasa salah satunya. Maka fa innahu li illa shaum fa innahu li, kecuali puasa. Kerana orang yang berpuasa itu kerana Allah. Dia tinggalkan syahwatnya kerana Allah. Dia tinggalkan makan minum. Yang mana makan minum ini adalah sebab untuk kehidupan. Makan dan minum adalah sebab untuk kehidupan. Maka dia tinggalkan makan dan minumnya semata-mata kerana Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bayarkan upahnya special langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasiyam jannatun, dan puasa itu adalah perisai. Maka puasa adalah perisai. Keistimewaan puasa lagi adalah perisai. Di dalam bulan Ramadan, khususnya lagi dalam bulan Ramadan, satu orang itu, kelebihan bulan Ramadan ialah tak ada syaitan. Sebagian ulama kata syaitan memang tak ada dalam bulan Ramadan, semuanya kena ikat. Sebagian ulama kata syaitan durjana saja yang kena ikat. Syaitan yang kecil-kecil tak apa, apa nama? Ada. Syaitan yang ganas-ganas, yang kuat-kuat, berpangkat, itu yang kena ikat. Jadi ulama membahaskan apa hikmah syaitan kena ikat dalam bulan Ramadan. Lalu dijawab hikmahnya supaya masing-masing kita tahu level kita kat mana. Salah satunya supaya tak merosakkan puasa orang yang berpuasa, tak merosakkan ibadah orang yang berpuasa bulan Ramadan. Di sebaliknya itu apa hikmah dia? Supaya kita ini masing-masing tahu level kita kat mana. Nafsu kita ni nafsu apa? Adakah nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Kalau kita berada pada nafsul mutmainnah, alhamdulillah. Kalau kita berada pada nafsul mutmainnah, bila-bila nak meninggal kita dah tak kisah. Bila-bila sampai hukum malaikat bawa utusan, alhamdulillah kita bersiap sedia. Orang yang berada pada nafsul mutmainnah, dia meredai akan Allah dan Allah redha atas keadaannya. Tapi kalau kita sebaliknya,
Dalam bulan Ramadan, kalau selain bulan Ramadan dia boleh salahkan syaitan. Oh, ni syaitan ni jahat, syaitan hasud, syaitan suruh buat itu, syaitan buat ini. Tapi dalam bulan Ramadan tak ada syaitan. Siapa yang syaitan? Nafsu kita syaitan. Nafsu kita yang jadi syaitan. Dikatakan, disebutkan dalam kitab Imam Haddad bahawa nafsu ammarah itu lebih dahsyat daripada 70 syaitan. Jadi tak heranlah kalau ada orang kata dalam bulan Ramadan tak ada syaitan, kenapa orang macam syaitan? Sebab syaitan nafsu ammarah itu dikatakan bahawa nafsu ammarah itu lebih dahsyat daripada 70 syaitan yang durjana. Syaitan yang durjana dah kena ikat, tapi nafsu kita tak akan ikat. Nak ikat nafsu macam mana? Dengan puasa. Dengan puasa, dengan berlapar, maka itulah jalan untuk mengikatkan syaitan. Maka dengan berlapar, maka itu jalan untuk mengikat syaitan. Maka apabila satu orang itu dalam bulan Ramadan, maka dia tahulah level dirinya nafsu berada pada tahap yang mana. Kalau berada pada tahap nafsul ammarah, maka dia tak boleh duduk diam. Dia kena sungguh-sungguh lawankan, tundukkan nafsu tersebut dengan berlapar. Dengan berlapar dan dahaga. Dengan itulah jalan untuk tundukkan syaitan. Tundukkan nafsu. Di antara begitu. Sebab begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda. Para pemuda yang mampu nak berkahwin, kahwin. Kalau tak mampu nak berkahwin, tundukkan nafsu, tundukkan pandangan dengan berpuasa. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan di antara jalan untuk tundukkan nafsu. Dengan berlapar, dengan diberatkan dengan dengan ibadah, fokuskan dengan ibadah, maka itu jalan untuk menundukkan hawa nafsu. Maka dengan istiqamah begitu, lama kelamaan nafsu tu akan reda. Akhirnya akan pulih dan menjadilah nafsu lawamah, dan akan pergi kepada nafsu mutmainnah. Maka begitu keadaannya. Maka wajib kita usahakan islahkan nafsu, tundukkan nafsu. Maka satu orang yang bersungguh-sungguh untuk tundukkan nafsunya, maka dia termasuk hamba yang disukai Allah, termasuk hamba yang dicintai Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu nak menolong Allah, in tansurullah, sekiranya kamu menolong agama Allah, menolong Allah, yansurkum, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum. Kita nak tolong Allah macam mana? Nak tolong agama. Nak tolong agama Allah tegak dalam diri kita. Kita bukan tolong Allah maknanya begitu, tapi untuk tolong diri kita, tegakkan agama Allah dalam diri kita. Maka dengan tundukkan nafsu, bila kita ada kesungguhan, saya Allah SWT akan bantu kita. Bila kita ada kesungguhan, saya Allah SWT akan bantu kita dan akan tetapkan tapak-tapak kaki pendirian kita. Lalu dapatlah kita mengalahkan nafsu tersebut, mengalahkan syaitan. Maka itu lebih diridai Allah Subhanahu wa taala. Adalah peperangan itu, peperangan yang besar adalah peperangan melawan hawa nafsu. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali daripada perang kecil kepada perang yang besar. Hadis tersebut mungkin riwayatnya dhaif, tapi ulama-ulama tasawuf maknanya sahih, kan. Berapa ramai daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syahid. Akthar syuhada ummati ashabul furush. Kebanyakan orang yang mati syahid daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berada di dalam, orang yang meninggalnya di atas tilam. Mati syahid tapi meninggal atas tilam. Kan? Sayyidah Aisyah pelik. Bukankah orang yang mati syahid itu orang yang syahid di medan perang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab dia. Tetapi kalau begitu sikitlah orang yang mati syahid daripada umat Nabi. Maknanya tetapi kebanyakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mati syahid adalah orang yang meninggal di atas tilam. Maknanya jumlahnya orang yang meninggal biasa atas tilam lebih ramai. Bilangan syuhada yang meninggal di atas tilam lebih ramai daripada orang yang meninggalnya di dalam medan peperangan.
Siapa orang yang mati syahid meninggal di atas Islam? Yakni orang yang hidupnya sentiasa berlawan dengan hawa nafsunya. Dan orang yang hidupnya sentiasa berlawan dengan hawa nafsunya, maka orang itu termasuk orang yang kemudian apabila sampai ajal, maka orang itu termasuk dalam orang yang mati syahid. Kerana berperang melawan hawa nafsu lebih berat daripada berperang melawan orang kafir. Berperang dan melawan orang kafir dalam medan jihad, menang ke kalah, menang, kalah pun menang. Tapi kalau berperang dengan melawan hawa nafsu, menang baru menang, kalah. Maka begitu. Maka di antara jalan untuk yang ditunjukkan untuk melawan hawa nafsu ialah dengan berpuasa. Maka wasyamu junnatun, maka puasa itu adalah perisai. Dan puasa itu adalah perisai. Maka apabila satu orang berpuasa, dia perisai dirinya daripada hawa nafsunya, daripada syaitan. Syaitan tak boleh nak hasut, dia tak boleh nak mengalir. Sebab dalam tubuh badan kita, kalau di luar bulan Ramadan kalau dalam bulan Ramadan mungkin syaitan yang besar-besar tak ada. Tapi kalau dalam luar Ramadan, syaitan boleh mengalir ikut saluran darah, sekejap pergi ke sana, sekejap pergi ke sini, boleh mengalir masuk hati kita, pergi kat sini, pergi kat sini. Tapi orang yang berpuasa, aliran syaitan dalam tubuh badannya tersekat. Orang yang berpuasa, aliran syaitan dalam tubuh badan tersekat. Maka bila satu orang yang berpuasa, fa idza shama ahadakum fala yarfud wala yaskhab. Maka bila satu orang yang berpuasa, jangan dirosakkan puasa tersebut. Kalau dirosakkan puasa, maka dirosakkan perisainya. Maka habislah, kalahlah. Kubu benteng pertahanan dirinya dirosakkan, maka habis. Maka kita kena kawal. Kita berpuasa, kita kena kawal. Lawankan, kawal diri kita daripada cakap benda-benda yang kotor. Bahkan hadis Nabi SAW, khamsun yafattirna sha'im, 5 perkara yang boleh membatalkan puasa. Ini di antaranya memandang dengan syahwat, bercakap bohong, bersumpah palsu, dan namimah, mengumpat dan sebagainya. Maka itu di antara perkara yang boleh membatalkan puasa, yakni di sisi mazhab Syafi'i membatalkan pahala puasa. Ataupun puasanya jadi macam sia-sia. Dia cuma dapat lapar dan dahaga. Maka hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai puasa kita jadi macam puasa orang awam. Jangan sampai puasa kita jadi macam puasa orang awam, cuma dapat lapar dan dahaga. Dapat lapar dan dahaga. Kesan daripada puasa sebagai perisai, sebagai mendapat ganjaran kemuliaan di sisi Allah, maka tak dapat, maka waliyadzubillah. Maka sekurang-kurangnya kita hendaklah usahakan puasa kita sebagai puasa yang orang khusus. Kita jaga zahirnya daripada perkara yang membatalkan. Masalah orang awam sekarang puasa pun bukan cerita pahala saja, adab-adab zahir saja tak dijaga, bahkan syarat-syarat sah puasa pun tak dijaga kadang-kadang sekarang. Kadang dia orang suruh niat puasa macam kemarin, daripada sebelum masuk maghrib dah boleh niat. Tak betul. Ikut mazhab Syafi'i, nak niat puasa mesti waktu malam. Itu niat saja aku puasa esok hari. Esok hari dia faham, esok lah. Orang tanya macam tu. Ni kan kenapa? Esok misal kita tengah sahur ni, nak puasa esok. Kan kejap lagi saja aku puasa kejap lagi. Itu pun dijadikan permasalahan. Sebab dia terjemahkan bahasa. Kita ikut daripada bahasa Arab. Waktu saum Ramadan, esok pagilah maknanya. Bermula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka bahasa Melayu tu, terjemahan tu tak apalah kan. Jadi dia, kalau gitu daripada ini boleh puasa lah kan. Maka tak boleh. Wajib ikut mazhab Syafi'i, wajib niat pada waktu malam. Dan tiap-tiap malam. Dan sebagai standby supaya takut terlupa, maka boleh taklid pandangan Imam Malik. Daripada malam yang pertama kita niat untuk puasa 1 bulan. Dan kalau orang perempuan itu waktu itu haid, maka baik daripada mula dia nak puasa, misal hari yang kelima baru dia nak start puasa, maka daripada itu dia dah boleh niat untuk puasa 1 bulan. Daripada hari yang kelima dia dah boleh niat 1 bulan untuk puasa.
Jadi itu masalah orang awam syarat zahir puasa pun kadang dah tak jaga. Kadang atas tersilap, terlupa kan. Apa nama dengan sebab dah lama tinggalkan itu. Maka apa nama tak ada kuliah-kuliah mungkin tak hadir dan sebagainya. Maka tersilap. Maka niat sebelum masuk waktu. Kadang sebelum maghrib lagi dah standby. Supaya tak terlupa saja aku puasa esok hari. Niatnya untuk esok. Maka tak betul. Wajib niat pada waktu malam. Kan. Dan apa nama kadang-kadang sahurnya pun tak dijaga betul. Sahur seperti banyak daripada zaman muda-muda dululah kan kat asrama. Biasa kalau kat asrama memang dah azan boleh makan lagi sampai habis azan, macam-macam kaul. Selagi azan masih boleh makan, sampai habis azan baru tak boleh makan. Maka tak betul lah itu semua. Kan. Yang betulnya bila masuk waktu subuh dah tak boleh makan. Dan sunat imsak, sunat berhenti tak hadir daripada makan. Sunat imsak, imsak yang wajib daripada terbit fajar. Imsak yang sunat 10 minit lebih kurang. Ataupun hadis Nabi SAW lebih kurang kadar 50 ayat Quran. Dan Nabi SAW dalam satu riwayat Nabi SAW berhenti makan lebih kurang 50 ayat bacaan ayat Quran yang sederhana. Nabi berhenti makan. Jadi lebih kurang 10-15 minit lah kan. Tapi biasa tempat kita tetapkan 10 minit. Maka begitu. Itu imsak yang sunat. Tapi nak makan lagi boleh. Tapi sunat berhenti dengan kadar itu. Ikut sunnah Nabi SAW. Ada orang itulah kan. Kadang tengok azan. Apa nama? Kadang tengok azan. Selagi tak azan boleh makan. Tak betul. Tapi kalau Pak Bilal tertidur, sambil nak tunggu waktu terlelap. Kan, misal dah 5 minit. Dah dia makan dalam waktu. Maka tak betul. Ikut mazhab Syafi'i walaupun azan ke tak azan ke, bila dah masuk waktu subuh ikut jam sendiri, maka begitu. Kadang ada orang nak buka tengok mana masjid paling awal azan, dia paling itu berebut. Maka kena ihtiyat, kena berjaga-jaga. Takut kita termasuk orang yang diazab oleh Nabi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan saat Isra' dan Mi'raj. Nabi SAW diperlihatkan dengan orang yang satu kaum yang mulutnya hancur, berdarah-darah. Lalu Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Jibril, siapa orang ni ya Rasulullah? Orang ini makan sebelum dibenarkan waktu makan. Orang ini makan ketika waktu berpuasa, tapi mana sebelum dibenarkan waktu. Sama ada dia tak berhati-hati atau cuainya, ataupun memang dia ponteng puasa. Kan? Maka mulutnya hancur. Kan, kerana apa nama berbuka pada bukan waktunya. Maka kena berhati-hati kita. Kan? Maka kita kena berhati-hati, ihtiyat, pakai jam yang tepat. Kadang-kadang jam yang ada ni pun kadang-kadang dia makin lama makin cepat, kadang-kadang makin lama makin lambat. Maka kita kena tengok jam kita tu tepat ke tak tepat. Kan? Kalau jam yang dinding kadang selalu lari. Banyak tempat yang kita pergi tengok. Cuba tanya, cuba cek kan, lagi dia punya jamnya dengan waktu yang waktu standard. Maka sekarang dah mudah ada aplikasi Jakim. Maka Jakim punya waktu, maka itu insya-Allah lah kan. Jangan kita bergantung dengan aplikasi dalam telefon juga. Kalau yang Jakim tu mungkin boleh kan. Itu iyalah kan. Tapi kalau yang lain-lain tu kadang-kadang lagi. Maka lebih fiqah, lebih dipercayai yang Jakim punya jadual waktu. Maka begitu, kita kena berhati-hati. Jadi orang awam kadang masalah pun tak berjaga-jaga, apatah lagi dalam bab puasa. Maka hendaknya kita tingkatkan puasa kita dari puasa awam kepada puasa orang khusus. Syarat-syarat sahnya kita jaga, rukun puasa kita jaga betul. Rukun puasa kita jaga betul. Kemudian syarat-syarat sah puasanya kita jaga. Jangan membuat perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dari segi zahir, dan jangan membuat perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa ataupun membatalkan fadilat puasa. Sampai Nabi SAW mengatakan, berapa ramai orang yang berpuasa tetapi dia tak dapat apa kecuali lapar dan dahaga. Maka kita tak nak. Maka kita kena usaha tingkatkan kita punya puasa kepada puasa orang yang khusus. Maka kita puasa zahir dan batin kita. Ini puasa tangan anggota kita daripada melakukan maksiat, daripada melakukan benda yang haram, daripada melakukan benda-benda yang makruh, apatah lagi benda yang haram. Maka kita puasa mata kita daripada tengok benda-benda makruh, daripada banyak tengok TV walaupun drama kan. Walaupun drama saja-saja tak ada melibatkan maksiat misalkan.
ataupun cerita biasa-biasa, tak ada melibatkan maksiat, tak ada yang bukan-bukan kan. Maka makruh kan. Buang masa saja makruh, maka kita jaga jangan tengok benda yang makruh. Apatah lagi kalau ada yang melibatkan aurat dan sebagainya, maka lagi haram kan. Maka boleh merosakkan puasa. Kan. Apatah lagi kalau dalam rancangan itu ada yang mengumpat dan sebagainya, maka fa idza sama ahadukum fala yarfuth wala yafshab. Maka jangan dirosakkan puasa tersebut, kerana puasa itu adalah perisai. Sebagai ulama mengatakan perisainya kalau orang menjaga puasa Ramadan, perisainya akan kekal sampai Ramadan berikutnya daripada diganggu oleh syaitan. Syaitan boleh bisik daripada jauh, daripada luar je, tak boleh nak masuk dalam badan dia. Yang tak boleh nak mengalir dalam tubuh badan dia. Kalau orang itu puasa Isnin Khamis, antara Isnin dan Khamis jadi perisai. Kalau orang ini puasa daripada Ashura ke Ashura berikutnya. Menurut sebagian pandangan ulama begitu. Puasa itu adalah perisai. Maka satu orang berpuasa, maka jangan jangan bergaduh, jangan maki hama, jangan cakap kotor. Kalau orang ajak bergaduh, maka ucaplah aku berpuasa. Sesungguhnya saya ini berpuasa. Dalam hadis ini dinyatakan bahawa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi, lebih haram di sisi Allah daripada bau kasturi, sebagai tanda bahawa Allah SWT kasihkan orang tersebut. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, iaitu ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Tuhannya dengan pahala puasa. Apabila seseorang berpuasa, bergembira ketika saat berbuka, yakni gembira kerana telah dapat melaksanakan perintah Allah. Bukan bergembira dapat makan. Walaupun dapat makan, iyalah juga kan. Tapi bergembira sebab dapat melaksanakan perintah Allah. Kalau orang soleh dulu-dulu, satu hari daripada Ramadan berlalu, mereka sedih. Allah, satu hari Ramadan dah berlalu. Sedihnya, berpisah satu hari daripada Ramadan. 2 hari Ramadan dah berlalu. Allah, 2 hari daripada Ramadan dah berlalu. Alangkah sedihnya berpisah. Berpisah dengan Ramadan. Dia dah ibadah dah banyak dah, Masya Allah. Dengan solatnya. Dan kalau di Tadim sana, dia orang solat tarawih satu malam 100 rakaat kan. Sebab masjid ni tarawih pukul 9, masjid sana tarawih pukul 10, masjid sana tarawih pukul 11, 12, pukul 1, pukul 2, last kalau tak silap pukul 3. Jadi kalau 5 masjid dia bagi kan, tarawihnya 20 rakaat, baca surah ayat lazim saja. Kalau tempat madrasah kami barulah baca 2 juz kan. Tapi banyak masjid-masjid yang lain bacanya cuma ayat lazim. Kan, jadi itu boleh banyak, setengah jam lebih kurang kan, setengah jam. Maka pindah satu malam 100 rakaat lebih, 120 rakaat ada lebih kurang. Maka begitu dalam itu dengan tilawah Qurannya kan, tilawah Qurannya Masya Allah, mereka satu juz setengah jam ajalah ya, biasa. Tapi dengan tilawah Qurannya Masya Allah banyak, dengan majlis zikirnya, dengan majlis selawatnya dan macam-macam. Dengan lepas buka saja, lepas buka sembahyang maghrib, buka yang ringkas, sembahyang maghrib, kemudian solat tasbih langsung. Lepas sembahyang maghrib, ba'da maghrib terus solat tasbih. Solat tasbihnya tak macam kita lah, kita mungkin sejam, dia orang solat tasbih 20 minit. Solat tasbih 20 minit, jadi ringanlah, tak berat sangat. Dan kemudian rehat sekejap, isyaknya dilambatkan lebih kurang pukul 9 gitu, sampai 9.30, baru start sembahyang tarawih. Maka begitu. Kemudian kemudian sebelum subuh lebih kurang sejam sebelum subuh solat witir 8 rakaat, 1 juz lagi. Solat witir 8 rakaat, 1 juz. Malam tadi dah buat 3 rakaat. Lalu dilengkapkan bilangan 11 rakaat dengan 8 rakaat sebelum subuh dengan 1 juz kan. Jadi begitu ibadahnya Masya Allah. Dalam begitu pun dah penuh waktu dengan ibadah, malam tak tidur lah boleh kata kan. Boleh kata malam tak tidur. Dah penuh macam tu pun mereka sedih lagi, berpisah. Satu hari daripada Ramadan berpisah, Allah sedihnya. 1-2 hari, Allah sedihnya. Kalau boleh tak nak berpisah daripada Ramadan. Itu dikatakan bahawa siapa orang yang paling banyak dapat kemuliaan, siapa orang yang paling banyak dapat bahagian daripada Ramadan, siapa orang yang paling banyak dapat pemberian dalam bulan Ramadan,
kurniaan Allah terlampau banyak. Siapa orang yang paling banyak dapat? Ialah orang yang paling mengagungkan Ramadan, orang yang paling memuliakan Ramadan, orang yang paling bergembira dengan Ramadan. Kan? Orang yang paling gembira, paling memuliakan, paling mengagungkan, tanda dia mengagungkan apa? Maka dia bersiap-siap daripada jangan ada pada diri dia benda-benda yang boleh menghalang dia dapat rahmat Allah. Seperti putuskan silaturahim. Baik orang tu yang mulakan cari gaduh ke, dia pergi minta maaf. Minta maaf dia kan. Minta maaf. Padahal orang tu yang cari gaduh. Dia dah minta maaf siap-siap. Sebab dia tak nak termasuk orang yang putuskan silaturahim, lalu dia tak dapat ampunan Allah kan. Lalu kalau apa nama misal dia haka ibu bapa, maka dia tak nak apa nama tak ada buat dia tak ada dah haka ibu bapa, tak ada apa nama dalam hati dia tak ada benci mana-mana orang Islam. Kalau dalam hati dia ada benci mana-mana orang Islam dengan sebab keduniaan sekalipun, orang ni tak bayar hutang, waktu dia benci, tengok muka dia menyampah, tak tengok muka menyampah. Maka dia padamkan kebencian tersebut. Nak minta hutang mintalah, jangan sampai benci. Benci musuh orang Islam. Maka dia tak nak benci. Dia padamkan cepat-cepat. Jadi itu. Dan di antara apa nama orang-orang yang terhalang dapat rahmat malam nisfu Syaban samalah. Kan, maka dia telah itu orang yang memuliakan Ramadan, dia dah siap-siap sebelum masuk nisfu Syaban, dia dah siap-siap. Jangan sampai ada pada dirinya sebab-sebab yang boleh menghalang dia dapat daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ni orang ini yang paling banyak dapat bahagian dalam bulan Ramadan. Daripada malam pertama Ramadan, Allah SWT dikatakan bahawa malam tersebut Allah SWT memandang akan hamba-hambanya. Sesiapa yang dipandang oleh Allah tak akan dianggap buat selama-lamanya. Siapa yang dipandang dengan pandangan ridha, maka dia dah dapat daripada malam pertama Ramadan, dia dah dapat etik minan nar, dia dah dapat apa nama rahmat, dia dah dapat maghfirah. Dan tiap-tiap daripada hari Ramadan ada kunaan-kunaan Allah, maka dia sentiasa mohon. Maka mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita daripada golongan itu. Jadi begini, orang yang itu yang disabdakan oleh Nabi SAW, orang yang apa nama kalau orang itu tahu apa yang ada dalam Ramadan, dia akan bercita-cita, berharap kalau boleh sepanjang tahun Ramadan. Maka jadi orang yang berbuka daripada Ramadan, dia gembira. Dia katakan ulama sebab dia gembira dah dapat laksanakan perintah Allah, selamat, alhamdulillah, tak batal tengah jalan. Kan, dapat laksanakan perintah Allah, dia gembira. Begitu juga nanti kalau masuk hari raya, bukan tak gembira. Gembira dengan hari raya bukan sebab boleh makan minum suka-suka hati, boleh puaskan nafsu, tak. Tapi boleh bergembira dengan hari raya sebab dah lega dapat laksanakan perintah Allah. Tapi kalau boleh nak sepanjang tahun Ramadan. Kalau boleh nak sepanjang tahun Ramadan. Dia punya perasaan tu kalau boleh gembira dengan Ramadan nak sepanjang tahun. Begitu keadaan sahabat. Sahabat-sahabat sebelum masuk Ramadan, lebih kurang 5 bulan, 6 bulan sebelum Ramadan berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya. Bila dah masuk Ramadan, dah keluar Ramadan, doanya apa? Minta Allah terima, qabul. Ya Allah, terimalah amal kami dalam bulan Ramadan. 5 bulan setelahnya berdoa minta Allah terima amal-amal yang telah dilakukan dalam bulan Ramadan. Takut amal itu dicampak balik. Seperti mana Nabi Allah Ibrahim saat dah buat Kaabah dah. Allah perintah suruh buat Kaabah. Nabi Allah Ibrahim dah buat Kaabah dah cukup, dah lengkap dah siap. Nabi Allah Ibrahim tinggikan Kaabah. Dah cukup dah. Lepas tu Nabi Allah Ibrahim minta apa lagi? Rabbana taqabbal minna. Nabi Allah Ibrahim minta supaya Allah qabul. Bahawa qabul itu lebih penting. Takut banyak orang buat amal tapi amalnya semua tertolak oleh Allah. Jadi kita tak tahu mana amal kita yang diterima oleh Allah SWT. Maka di antara tanda amal itu diterima oleh Allah SWT, lepas orang itu buat amal, hatinya merasa tak ada apa-apa. Hatinya merasa tak ada apa-apa, macam tak ada buat amal. Itu Nabi SAW lepas solat, Nabi SAW beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu tanda satu orang yang buat amal yang qabul, bahawa dia akan merasakan amalnya tak ada buat apa-apa, dia rasa macam dirinya hina. Itu tanda amal itu diterima. Tapi kalau satu orang buat amal, dia rasa dia dah berbuat amal, dah ada kemuliaan, maka tu tanda amal itu tertolak. Maka kena cepat-cepat beristighfar. Nasallallahu salamah al-afiyah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT bantu kita. Allahumma a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran wa hafadhna min fa'aludhi wa la'atham. Jadi mudah-mudahan Allah SWT bantu kita untuk mendapatkan puasa orang hamba-hamba Allah yang khawasul khawas. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita untuk berpuasa Ramadan
Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita untuk salat di dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisab. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita untuk banyak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita untuk melakukan amal-amal kebaikan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT golongkan kita daripada golongan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dikurniakan pengampunan dosa, dikurniakan maghfirah, dikurniakan rahmat. Ala hadhihi dunya salih dan akhirah. Amana bi ashabi salim wa ila hadrati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين لهم كله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا عدو لنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.